Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tajuk bagi matematik tahun 4 yang bertajuk masa dan waktu dan subtajuk yang terakhir iaitu bahagi masa dan selesaikan masalah. Okey, seterusnya ini adalah bacaan doa. Kamu boleh stop sekejap, kamu pause video dan baca doa supaya diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ini sebelum kita mulakan kelas, Ustaz nak bagi formula lah kat kamu. Alif abang dekat taman. Alif abang dekat taman. Apa maksud alif? Alif ni maksudnya alaf. Abang maksudnya abad. Dekat adalah dekat. Dan yang terakhir, taman adalah tahun. Ni Ustaz ambil formula ni dalam TikTok ya. Dalam TikTok kita boleh jumpa ilmu ini. Sayanglah kalau kamu tengok TikTok dengan benda-benda yang mengarut. Satu adalah bersamaan dengan berapa? 1000 tahun. Makin lama dia makin menurun. Abad 100 tahun. Dekat 10 tahun. Dan yang terakhir, tahun ni 1 tahun lah. Tak ada apa-apa lah. Itu saja. Boleh? InsyaAllah. Okey. Seterusnya, buka buku teks muka surat 161. Muka surat 161. Okey. Hari ni kita akan belajar bahagi masa dahulu. Sebab minggu lepas kita tak sempat kan. Okey. Soalan yang pertama iaitu berapakah tempoh? Bila tempoh dia tanya tempoh masa. Contohnya 1 jam, 2 jam kan. Okey. Tapi dia tanya dalam jam. Jadi dia tak ada minit lah. Bagi fasa, satu fasa. Bagi satu fasa latihan. Maksudnya satu ni nak cari satu. Bagi satu fasa latihan memanah jika tempoh bagi setiap fasa adalah sama. Fasa contohnya kalau ada 5 fasa macam satu fasa, dua fasa, tiga fasa, empat fasa, lima fasa. Kelima-lima ni kalau 1 jam, semua 1 jam. Faham? Minta maaf lah saya tulis 1J je. J ni maksudnya jam lah. Maksudnya semua jadi 1 jam. Jadi dia samalah. Dalam gambar yang kamu tengok dalam gambar di sebelah, dia menunjukkan ada berapa fasa? 3 fasa iaitu sebanyak 12 hari 9 jam yang dia kena habiskan. Okey. Macam mana kita kena buat? Bagi nak cari satu, ingat perkataan nak cari satu operasi bahagi. Ini sangat popular. Ustaz selalu cerita tentang ini. Okey. Macam mana nak buat? Kita buat operasi bahagi. Okey. Untuk bahagi, dia bukan palanti. Dia macam ini. Okey. Bahagi dengan 3, kita tulis 3 dahulu. Dia tulis macam ni. 12 hari, 9 jam. Okey, faham? 12 hari 9 jam, kita bahagi kepada 3 supaya nak cari satu. Berbalik kepada soalan ni tadi, nak cari satu. Jadi, bila kita dah tulis dekat sini, baru kita tulis dekat atas ni, kita prepare tulis dahulu perkataan ni. Okey, faham? Jadi, kita selesaikan 12 dulu, baru masuk 9. Boleh? Jadi, yang mana paling hampir dengan sifir 3 nombor 12 iaitu 3, 6, 9, 12. Sifir yang keberapa? Yang ke-4. Jadi kamu tulislah 4 dan sifar. Kemudian selesaikan yang 9 pula. 9 yang paling hampir adalah 9 lah. Sifir yang keberapa? Yang ke-3. Jadi berapa jawapan dia? 4. Minta maaf. 4 hari 3 jam. Jika tak faham, patah balik, ulang balik Okey. Seterusnya. Muka surat yang sama, 161, bahagi masa. Okey. Soalan dia, berapa lamakah jualan buku, buku ni sebelah dia tulis jualan buku 60 jam tanpa henti dijual. Okey, soalan dia, berapa lamakah jualan buku itu diadakan dalam hari dan jam? Maksudnya dia nak jawapan hari dan jam. 60 jam dibahagikan kepada 24. Okey, kenapa dia bahagi dengan 24? Ini kerana bila dia bahagi 24, disebabkan kita nak daripada 60 jam ni kita tukar. Mungkin dia ada 2 hari 8 jam contoh. Jadi kita kena tukar ada jawapan hari dan jam. Dia tak nak jawapan 6 jam. Dia nak jawapan hari. Jadi kita kena bahagi dengan 24. Apa formula dia adalah, okey, tak tulis
Satu hari bersamaan 24 jam. Jadi soalan tu dia nak jawapan dalam hari dan jam. Jadi nak cari hari. Kalau bawah ni bahagi dengan 24. Itu sebab kita bahagi dengan 24. Ingat yang Ustaz ajar sebelum ni Bukan darab je. Darab tu hari nak tukar jam. Tapi jam nak tukar hari. Jam nak tukar hari. Bahagi 24. Jadi 60 bahagi 24. Okey, bagi mengelakkan kita buang masa, jadi Ustaz dah buat CV dululah, CV 24 kan. Jadi kita bahagilah dengan 24. 60 jam bahagi dengan 24. Jadi yang mana paling hampir? Nombor 48. Jadi tulislah 48. Kita tolak. Berapa dapat jawapan? Tolak, pinjam semua. CV yang kedua. Jadi atas ini adalah hari dan bawah adalah jam. 2 hari, 12 jam. Kita pernah belajar yang ini. Kalau kamu ingat lagi. Betul? Okey. Okey, seterusnya muka surat 161. Muka surat yang sama iaitu soalan nombor 3. Soalan dia 10 minggu dibahagikan kepada 7. Jadi macam mana nak buat? Ada dua cara. Ada dua cara. Cara yang pertama iaitu bagi Ustaz ini adalah cara paling senang jika dia tidak ada hari di sini. Kalau sini ada 3 hari, kita kena buat cara 2. Ustaz ajar cara 1 dulu. Macam mana nak buat? 10 dibahagikan kepada 7. Ini cara yang kita belajar sebelum ni. Kita bahagi. Jadi kita akan dapat 3 dan ini dapat 1. Atas ni kita tulis minggu dan bawah kita tulis hari. Jadi jawapan dia 1 minggu 3 hari. Jika cara 2 adalah cara buku teks. Cara buku teks dia akan buat macam ni. 10 minggu sifar hari dibahagikan kepada 7. Jadi atas ni dah tulis minggu lah. Dan yang ni pun hari. Jadi macam mana nak buat? Kita selesaikan yang ni dulu. 10 yang paling hampir 7 lah. Dapat 3 sifar yang pertama. Cara dia, ini pembelajaran yang baru. Yang kamu first time yang tengok dan pertama kali tengok. 3 minggu, ini baki ni adalah 3 minggu tau. 3 minggu, kalau kita bawa kepada hari, minggu, 3 minggu, kalau 1 minggu 7 hari, kalau 3 minggu berapa hari? 21. Jadi, tukar menjadi hari, dia akan jadi tambah 21. Okey, kalau 1 minggu, ini 1 minggu lah. 1 minggu, 7 hari. Betul? 2 minggu, Ustaz tulis M je lah. Dan 3 minggu. Kalau 2 minggu, 14 hari. Kalau 3 minggu, 21 hari. Jadi itu sebab dia jadi 21. Faham? Jadi tambahlah dapat 21. Baru kita selesaikan. Sifar apa yang paling hampir? Sifar 7 dengan nombor 21. 21 lah sifar yang keberapa? Sifar yang ketiga. Jadi dapat jawapan apa? 1 minggu, 3 hari. Jawapan yang sama. Faham? Boleh juga. Okey, baik. Seterusnya muka surat 162, soalan bahagi masa lagi, iaitu soalan 5 yang berbunyi 10 dekad 8 tahun dibahagikan kepada 12. Tetapi dia nak jawapan tahun saja. Bila nak jawapan tahun, kalau kamu tengok jadi dekad. Jadi kita kena tukarkan menjadi tahun. Okey. Untuk maklumat kamu, 10 macam mana kita nak bagi 12? Jadi tak boleh. Jadi kita kena tukar menjadi tahun. Macam mana nak tukar tahun? Kita belajar sebelum ni. Dekad nak tukar jadi tahun. Darab ke bahagi? Darab. Betul. Darab apa? Darab 10. Jadi 10 darab 10 berapa? 100. Dan jangan lupa 100 ditambah dengan 8 tahun. Jadi akan dapat jawapan berapa? 108 tahun. Kemudian baru kita buat bentuk lazim. Maksudnya 108 tahun dibahagikan dengan berapa? Dengan 12. Jadi kita berapa yang paling hampir adalah 108 lah. Sifar yang ke-9. Ini kamu tengok sifar sendirilah. Kamu pun dah hafal yang ni. Jadi dapat jawapan berapa? 9 tahun. Boleh? Okey. Untuk pembelajaran, bagi mengingatkan kamu. Kejap lagi Ustaz cerita. Okey, seterusnya muka surat 163. Lompat sikit, 163. Muka surat sebelah. Okey, bagi soalan 6. 21 abad, 12 tahun dibahagikan kepada 6.
Jadi ini tak ada masalah lah 21 nak dibahagikan 6 sebab dia nak jawapan dalam abad dan tahun. Kalau dia nak tahun, dia tak nak abad. Jadi kamu kena tukar abad ni menjadi tahun dahulu macam tadi. Tetapi dia nak jawapan ada apa? Ada abad. Ini betul. Jadi tak perlu kamu tukar abad ni menjadi tahun. Terus sahaja bahagi. Macam mana nak bagi? Macam biasa. 21 abad 12 tahun dibahagikan ke berapa? Kepada 6. Betul? Okey, jadi tulis abad, tahun. Kemudian yang paling hampir berapa? 18. Sifar yang ke berapa? Yang ketiga. Jadi bila kita tolak ni, kalau kamu perasan bila kita tolak ni, kita akan dapat berapa? 3. 3 abad. Betul? 3 abad kita kena tukar menjadi tahun. Berapa kita nak tukar menjadi tahun? Berapa tahun? Kalau 3 abad bersamaan dengan 300. Minta maaf. 300 tahun. Jadi kita kena tambahlah 312. Baru kita kira. Sifir mula tengok 3. Betul? Mula-mula kita tengok 3 lah. Tak boleh. 31 terus. Okey, 30 sifir yang ke-5. Okey, tulislah atas ni 5. Kemudian tolak, bawa turun 2. Macam biasa, operasi bagi sifir yang paling hampir sifir nak adalah nombor 12. Sifir yang ke-2. Jadi kita akan dapat 3 abad 52 tahun. Jika tidak faham, patah balik. Seterusnya muka surat 164 yang ni soalan penyelesaian masalah. Okey, ini kita start kalau boleh cepatkanlah. Okey. Soalan yang pertama, Amir sekeluarga menaiki kapal terbang ke destinasi A dan seterusnya ke destinasi B. Maksudnya A, kemudian B. Faham? Adakah, soalan dia adakah, ya atau tidak lah. Kena bagi jawapan ya atau tidak. Amir dan keluarganya berada di dalam kapal terbang melebihi. Bila perkataan melebihi 6 jam maksudnya 6 jam 30 minit, 6 jam 5 minit. Tapi kalau kurang 6 jam, maksud dia adalah tidaklah jawapan dia. Tetapi kalau lebih daripada 6 jam masa mereka duduk di dalam kapal terbang ni, jadi itu dipanggil ya jawapan dia. Okey, kita kira lah. Macam mana nak kira tempoh masa? Ingat macam mana nak kira? Kita tengok dulu destinasi A dulu. Destinasi A. Macam mana nak kira tempoh masa? Masa akhir tolak masa awal. Ini Ustaz tulis secara cepat lah. Kamu dah hafal dah ni. Okey, jadi kita tolak lah. Macam mana kita nak tolak? Kita buat palanti kan dan sebagainya kan. Ikut kreativiti kamu lah. Okey, masa akhir berapa? 13. Ini untuk A tau. 13, 10. Masa dia tiba tu, masa berlepas tu, masa dia masa awal. 10, 35. Jadi kita kena tolak lah. Kita kena tolak semua. Okey, 10 tolak 35 tak boleh. Jadi kita kena pinjam 1 jam di sini dan kita akan dapat 60 minit. Jadi berapa jadinya? 70 minit. Jadi baru kita boleh tolak. Sifar tolak 5 tak boleh. Pinjam 7 jadi 6. Sifar. Maaf. Sifar tolak 10 tolak 5, 5. 6 tolak 3, 3. 2 tolak sifar 2 dan ni. Jadi jawapan apa? 2 jam 35 minit. Okey. Seterusnya, destinasi B. Okey. Sama juga. Jam dan minit. Masa akhir. Berapa masa akhir? Jam 20, 20. Tolak dengan berapa masa? Bertolak dia masa awal. Masa berlepas. 16, 15. Jadi 20 tolak 15 boleh. Boleh, tak ada masalah. Jadi terus tolak saja ya. Tak perlu pinjam sifar. Dia pinjam 2 jadi 1. 10 tolak 5, 5. 1 tolak 1 sifar. Jangan tulis titik pula. Sebab dia ada sifar 5 kan. Kemudian ni tolak macam biasalah. 10 tolak 6, 4. Tak ada apa-apa. Jadi jawapan berapa? 4 jam 5 minit. Jadi apa perlu buat? Dia tanya menaiki berapa lamakah di dalam kapal terbang Amir dan keluarganya. Jadi kita kira jumlah A dan B. Jadi kita tambahlah. Tambah ni macam biasa je lah. Ikut kamu punya
bentuk lazim. Macam mana nak tulis bentuk lazim dia? 2:35. 2 jam 35 minit tambah 4 jam 5 minit. Jadi 10 ni atas sini. 46 jam. Depannya 6 jam 40 minit. Adakah lebih daripada 6 jam? Ya. Jadi jawapan tulis lah. Ya. Melebihi. Tak payah buat ayat sikit. Melebihi 6 jam. Tak payah panjang-panjang. Boleh? Okay, tak faham? Ulang balik. Seterusnya. Muka surat 165. Okey. Supardi, Mahendran dan Yasin. Ni macam pernah dengar nama sebelum ni kan. Kita belajar. Masing-masing berjaya mengumpul 1000 tanda like dari rakan di media sosial dalam tempoh yang berbeza. Tempoh berbeza maksudnya dia nak cecah dapat 1000 like ni. Dia Supardi kena ambil masa 20 minggu 2 hari. Tapi Mahendran lewat 9 hari berbanding Supardi. Lewat ni nanti kita belajar sekejap lagi. Itu Yasin 18 minggu 6 hari. Okey, soalan A. Dia tanya, dia ada A dan B. Kita A dulu. Kira tempoh. Tempoh ni dia adalah tempoh lah. Masa iaitu masa akhir tolak masa awal kan. Yang diambil oleh Mahendran. Kalau kamu tengok dekat sini, perkataan lewat ni tambah ke tolak? Contoh. Contoh. Sepatutnya guru kamu bagi kamu masa 5 hari untuk hantar kerja sekolah. Tetapi kamu lewat 3 hari. Sepatutnya hari yang kelima kamu kena hantar. Tapi kamu lewat 3 hari. Jadi 5 tambah 3. Kita tak boleh tolak 3. Kalau kita tolak 3, maksud kita hantar awal. Tapi kita kena tambah. Jadi 5 tambah 3, 8 hari. Jadi 8 hari. Hari yang ke-8 baru kamu hantar kerja sekolah. Itu maksud lewat 9 hari. Jadi kita kena tambah bukan tolak. Jadi macam mana nak buat? Kita baca bahagian Mahendran dulu. Lewat 9 hari berbanding Supardi. Jadi kita buat minggu. Sebab apa minggu? Sebab Supardi dia ada minggu dan hari. Minggu dan hari. Sebab Ustaz ambil Supardi kat sini lah. Kemudian kita tulislah berapa minggu Supardi. 20 minggu 2 hari ditambahkan dengan, kalau kamu tengok Mahendran dia tak ada minggu. Jadi ada hanya hari. 9 hari. 2 tambah 9 bersamaan dengan 11. Ini 20 lah. Okey. Kemudian, mana ada kita panggil 20 minggu 11 hari. Kita kena tukar. Ingat tak yang Ustaz ajar? Kita tolak 7 tambah 1. Apa maksud dia tolak 7 tambah 1? 7 ni daripada 11 kita buang 7 supaya buang 7 hari ni bukan buang. Maksudnya kita masukkan ke dalam minggu menjadi 1 minggu. Yang sebelum ni Ustaz ajar ingat kan? Okey. Kemudian 11 tolak 7 bersamaan dengan 4. 20 tambah 1, 21. Jadi jawapan dia 21 minggu 4 hari bagi siapa? Siapa dia ni? Mahendran. Dia lah. Tempoh masa. Jadi kalau kamu dah tengok ni, kamu tengok di antara 3 orang ni, siapakah yang paling cepat dapat like? Yasin lah orang pertama. Tapi yang paling lambat adalah Mahendran. Mahendran yang paling lewat lah. Dia lewat. Lewat sikit lah. Okey. Seterusnya, soalan B. Kita sambung soalan B tadi. Berapakah beza antara tempoh yang diambil oleh Yasin dengan Mahendran? Jadi, tolaklah. Dia tanya beza kan. Beza kena tolak lah. Yasin dan Mahendran. Jadi, tadi kita dah tahu dah kan. Tadi Mahendran berapa? 21 minggu. 4 hari kan. Kita dah tukar. Ustaz ingat lagi lah tu. Kemudian apa nak buat? Kita tolak lah. Macam biasa. Minggu. Dia melibatkan minggu dan hari. Buat falanti macam biasa. Yang mana besar? Yang mana paling banyak? Mahendran ke Yasin? Mahendran. Mahendran. Jadi tulis 21 minggu 4 hari. Tolak dengan Yasin berapa? 18 minggu 6 hari. Jadi kita tolak lah. 4 tolak 6 tak boleh. Jadi kita kena pinjam sebelah ni. Dia akan jadi sifar kan. Kita bukan pinjam 1 ya. Kita pinjam 1 minggu. 1 minggu. Kalau 1 minggu pergi ke hari bersamaan berapa hari? 7 hari. Jadi tambah dengan 7. 4 tambah 7 bersamaan dengan berapa? 11. Jadi kita potong. Tulis 11 di atas ni. Jadi 11 tolak dengan 6. Berapa? 5. Dan kemudian ni terus tolak je lah.
Dapat jawapan 2 minggu 5 hari. 2 minggu 5 hari. Minta maaf lah pen merah bagi kamu jelas kan, nampak. Inilah beza di antara tempoh masa di Genshin dan Mahindran. Seterusnya, jika tak faham, ulang balik Baik, seterusnya, muka surat 166. Soalan 3 Umur ayah 5 kali umur Ayu. Ayah dia 47 tahun 1 bulan. Ayu ni kita tak tahu umur dia berapa tau. Berapakah umur Ayu? Jika kamu jumpa perkataan kali, bukannya suruh, okey 47 tahun 1 bulan darat dengan 5 kali. Kalau tu tua lah Ayu. Macam mana ayah dia, anak lagi tua daripada ayah kan? Anak lagi tua daripada ayah. Jadi, perkataan kali ni sebenarnya adalah untuk bahagi. Maksudnya contohnya macam ni lah. Kamu ada RM10 dan Ayu kita tak tahu. Jadi, Ustaz ceritakan yang kamu bawa duit ni 2 kali ganda berbanding dengan Ayu. Jadi, 10 dibahagi dengan 2. Baru kita tahu Ayu tu RM5 je dia bawa. Faham? Jadi soalan ni bukan dia darab dengan 5. Jadi kita kena cari umur Ayu dengan cara macam mana? Kita kena buat operasi bahagi. Jadi 47 tahun 1 bulan kita buat bentuk Latin dululah. Dibahagikan ke berapa? Kepada berapa? 5 kali. Jadi dibahagikan kepada 5 kali lah. Jadi kita selesaikan yang ini dulu. Yang paling hampir 45. Sifar yang ke berapa? Sifar yang ke 45. Sifar 45. Sifar yang ke 9 lah. Jadi kita tolak. Jadi 2 tahun ni kalau kita bawa ke sana macam tadi, teknik tadi. Kita bawa sana. 2 tahun bersamaan dengan berapa bulan? 1 tahun 12 bulan. Jadi kalau 2 tahun, 12 darab 2 kan, 24 lah. Jadi dapat dah 24 bulan. Jadi kita tambah sahaja. Jadi 25. Baru kita selesaikan. Yang paling hampir 25. Sifar yang ke berapa? Sifar yang ke 5. Jadi umur Ayu adalah berapa? 9 tahun 5 bulan. Faham? Okey, tak faham ulang balik Seterusnya, dia ada soalan. Okey. Seterusnya, soalan yang sama tapi di bahagian B Okey, muka surat 166 juga. Adakah, perkataan adakah ni mesti ada ya atau tidak. Faham? Ya atau tidak. Okey, umur abang Ayu lah 2 kali umur Ayu. Jadi, macam mana kita nak dapat kepastian? Baru kita darab dengan 2. Ayu punya tu darab dengan 2 kali. Maksud darab 2, adakah dapat jawapan abang ni 18 tahun 10 bulan. Jadi macam mana nak darab? Jadi kita nak buat macam mana? Kita buat 9 tahun. Kita tulis tahun dululah. Tahun, kemudian bulan. Ini formula Palanti lah. 9 kan operasi darab kita buat Palanti. Ingat? 9 tahun 5 bulan darab dengan berapa? 2. Jadi 5 darab 2, 10. Jangan turun pula. Habis salah. Kena darab juga dengan 2. 9 darab 2 juga. Faham? 9 darab 2 apa? 18. Jadi, 18 tahun 10 bulan. Adakah betul? Yes, betul. 18 tahun 10 bulan. Jadi, tulislah ya. 18 tahun 10 bulan. Macam ini pun dah okey dah. Betul dah. Faham? Jika tak faham, ulang balik video ni Okey, itu saja. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.